Penemuan remaja OKU dalam keadaan menyayat hati membongkar realiti kehidupan sebuah keluarga. Dapat dikatakan mengenai penemuan seorang remaja orang kelainan upaya OKU yang dikurung di dalam sebuah rumah sehingga badannya kurus kering umpama mayat. Jadi beliau ditinggalkan di dalam bilik yang ditutup supaya Firdaus tidak keluar daripada bilik itu. So, doktor tidak menolak kemungkinan sekiranya kesemua elemen ini ada dan tidak dapat diselamatkan oleh pegawai immigration pada waktu itu. Mungkin kiranya 1 minggu, kita tak tahu. Kemungkinan untuk adik Firdaus meninggal ada. Jun 2014. Malaysia digemparkan dengan berita penemuan remaja OKU yang dipercayai dikurung dalam sebuah unit rumah di Flat Semarak, Taman Semarak Nilai, Negeri Sembilan. Lebih memilukan, remaja ini ditemui dalam keadaan yang sangat menyedihkan, kurus kering dan berbau busuk dalam bilik yang dipenuhi sampah sarap serta najis. Menurut laporan, mangsa diselamatkan oleh pasukan Jabatan Imigresen semasa operasi bersepadu 6P dijalankan di perumahan Terbabit sekitar jam 2.30 pagi. Apa yang menimpa remaja ini menggambarkan kezaliman manusia. Persoalannya, entah berapa lama dia dikurung, entah berapa lama juga dia kebuluran. Apa salahnya sehingga dia diperlakukan sebegitu rupa? Inspektor Tarmizi yang baru 3 tahun bertugas di IPD Negeri Sembilan sebagai penyiasat jenayah telah ditugaskan ke lokasi kejadian. Berkhidmat selama 13 tahun sebagai pegawai kanan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai, semasa kejadian, dia ditugaskan untuk membuka kertas siasatan bagi kes ini. Pegawai berusia 39 tahun itu kini bertugas di Jabatan Keselamatan Negeri dan Ketenteraman Awam, Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor. Jam lebih kurang 4 pagi ketika mula-mula saya dimaklumkan laporan polis oleh kaunter pertanyaan Balai Polis Nilai, maklumkan kepada saya berkenaan dengan satu laporan polis yang dibuat oleh pegawai Immigration Negeri Sembilan berkenaan dengan satu perjumpaan satu bayi yang mana ketika itu dalam laporan polis dimention perkataan bayi di sebuah rumah di Flat Semarak yang disyaki terlibat dalam penyeludupan manusia. Penemuan seorang remaja orang kelainan upaya OKU yang dikurung di dalam sebuah rumah di Flat Semarak di Nilai Negeri Sembilan sehingga badannya kurus kering umpama mayat. Remaja dipercayai berusia 15 tahun itu diselamatkan oleh penguatkuasa imigresen ketika Ops 6P awal pagi tadi. Menurut laporan polis, serbuan oleh pihak imigresen itu bertujuan membanteras lambakan pendatang asing tanpa izin yang dipercayai mendiami kawasan di Flat Semarak ini. Namun, Jabatan Imigresen sama sekali tidak menduga operasi kali ini akan membawa kepada suatu penemuan yang lebih besar. Firdaus yang pada mulanya disangka seorang bayi ditemukan dikurung dalam bilik di salah sebuah rumah di flat itu. Lebih kurang jam 4 lebih, saya terus bertindak menghubungi pengadu iaitu pegawai Immigration Negeri Sembilan, yang mana dalam perbualan telefon yang antara saya dengan pegawai itu, dia memaklumkan kepada saya yang mangsa iaitu adik Muhammad Firdaus ni telah dibawa ke hospital Tuanku Jaafar Seremban oleh pihak ambulans. Jadi apa tindakan saya pada selepas itu adalah saya bergegas ke lokasi tempat kejadian dahulu. Sebaik saya sampai di tempat kejadian di Flat Taman Semarak, saya dapati memang ramai orang awam dan juga pegawai immigration berada di lokasi. Jadi sebagai pegawai penyiasat, saya terus bersama dengan pasukan forensik dan juga juru foto bersama detektif saya terus ke tempat di mana adik Mak Firdaus dijumpai, iaitu di sebuah bilik
di sebuah rumah di flat Taman Semarak. Menurut penduduk di kejiranan Terbabit, ditinggalkan bersendirian di dalam rumah itu. Namun, mereka mengesahkan kehadiran ibunya yang sering berulang-alik pergi dan pulang ke tempat kerja. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri Sembilan dalam pada itu mengesahkan remaja OKU yang dikurung dikenali sebagai Muhammad Firdaus Dullah berusia 15 tahun. Pengarahnya Abdullah Hanafi berkata pihaknya akan mengambil tindakan ke atas ibu remaja berkenaan. Muhammad Firdaus kini dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Seremban dan berada di bawah pengawasan dan pemantauan JKM. Jadi apa yang saya nampak pada ketika itu agak terkejut dan menduka cita kan, sebab keadaan bilik pada waktu itu agak saya kata tak rupa bilik lah ya. Sebab apa yang saya nampak ada cebisan polisterin, ada najis yang sudah kering dengan bau yang sangat busuk, dan saya agak terkejut bila pegawai immigration tersebut menyatakan di sinilah bilik bayi itu dijumpai. Pada ketika itu saya tak nampak lagi gambaran adik Firdaus. Saya cuma nampak bilik saja. Dan saya terbayang bayi. Bayi ialah kita pun tahu macam mana keadaan bayi kan. So, tapi saya terus menjalankan siasatan dengan dibantu oleh pasukan forensik. Setelah sekian lama hidup tidak terurus, keadaan remaja OKU yang ditemui kurus kering sehingga tinggal tulang di Nilai Negeri Sembilan semalam kini lebih tenang. Dia yang dimasukkan ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban juga mula menerima rawatan pemulihan. Berdasarkan laporan awal kesihatan dari pihak Hospital Tuanku Jaafar, ketika ditemui, berat mangsa hanya 15 kg. Hasil siasatan doktor, mangsa dipercayai tidak diberikan makanan yang bernutrisi. Dan apa yang saya boleh lakukan pada waktu itu berjumpa sendiri dengan doktor yang merawat adik Firdaus. Dan rakaman percakapan awal saya dah ambil daripada pihak doktor. Dan doktor pada ketika itu belum lagi membuat pemeriksaan detail pada adik Firdaus. Tapi menurut percakapan awal doktor, dia percaya yang adik Firdaus ni mengidap penyakit cerebral palsy, iaitu sejenis penyakit kelumpuhan lah, something like. Saya pun dah tak ingat sangat, tapi yang pastinya cerebral palsy. Dan menurut doktor juga kesan-kesan kotoran pada badan, rambut adik Firdaus adalah daripada kesan najis dia sendiri. Jadi apa yang berlaku pada waktu itu saya biarkan kepada pihak hospital untuk jalankan pemeriksaan lanjut. Puan Lola sendiri maklumkan kepada saya yang suaminya, bekas suami dia telah menceraikan dia bersama dengan hutangnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah. Terbaru ditonton. Tangan, kaki, seluruh anggota badan. Jadi siapa yang mengalami cerebral palsy ini, dia ada masalah kawalan pergerakan ini. Trip to Kuantan. Genetik. Maksudnya ada keabnormalan genetik tu. Dia kadang-kadang istilah kita panggil rare disease, metabolic syndrome. Ini dia boleh menyebabkan gangguan juga. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan, Datuk Dr. Zailan Adnan memberitahu keadaan kesihatan Muhammad Firdaus menunjukkan perkembangan positif. Malah berat badannya meningkat 2.3 kg. Sementara itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim mengesahkan Jabatan Kesihatan akan memohon perintah perlindungan sementara dan menjaga kebajikan Firdaus dan adiknya Muhammad Haziq Jali. Walau kes ini mendapat perhatian segenap lapisan masyarakat, campur tangan dari pihak bukan kerajaan menjadikan siasatannya semakin mencabar. Saya terus maklumkan hasil perkembangan siasatan saya kepada Ketua Bahagian Siasatan Jenayah
daerah Nilai pada waktu itu, iaitu ASP Sulizmi Afendi, dan arahan daripada ketua bahagian saya untuk buka kertas siasatan di bawah Seksyen 31/1/A Akta Kanak-kanak atas kesalahan pengabaian kanak-kanak. So selepas kertas siasatan dibuka, kita berjaya mengesan ibu mangsa lah. Sementara itu, ibu kepada remaja OKU terbabit kini dalam tahanan polis. Suspek yang dikenali sebagai Lola direman 4 hari hingga Rabu ini. Ketua Polis Daerah Nilai Superintendent Abdullah Ronim berkata wanita berusia 40 tahun itu ditahan ketika dipanggil ke Balai Polis petang semalam untuk memberi keterangan. Suspek yang bekerja di sebuah syarikat catering di Sepang sebelum ini menafikan anaknya dikurung dan diabaikan. Kes disiasat mengikut Seksyen 31 Akta Kanak-kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, suspek boleh dipenjara maksimum 10 tahun atau denda RM20,000 atau kedua-duanya. Lola Nopita Sadi merupakan ibu anak menerusi 2 kali perkahwinan. Selain Firdaus, anak bongsu wanita berusia 40 tahun itu turut dikategorikan sebagai kanak-kanak istimewa berikutan mempunyai kondisi hyperaktif. Hasil pemerhatian, Lola dilaporkan sentiasa berkelakuan baik semasa tempoh tahanan serta memberikan kerjasama penuh. Jadi, apa yang saya boleh katakan setakat siasatan saya pada waktu tersebut adalah agak sukar untuk diterima, tapi bagi saya yang menyiasat kes ini, saya boleh katakan timbul sedikit rasa kejadian yang berlaku. Kerana pada mulanya saya tahu mostly rakyat Malaysia pada ketika itu menyalahkan Puan Lola atas kejadian yang berlaku. Tapi bagi saya menyiasat kes ini, saya melihat memang ada wujud pengabaian kanak-kanak, pengabaian kepada adik Firdaus oleh pihak ibunya sendiri. Tapi apa yang berlaku adalah Puan Lola adalah mangsa kepada keadaan. Berdasarkan hasil siasatan pihak polis, suspek merupakan isteri kedua dan melangsungkan perkahwinan di negara Thailand. Konflik keluarga kecil ini menjadi bertambah rumit apabila hubungan suspek bersama bekas suami dihalang oleh isteri pertama. Namun, Lola diceraikan dan terpaksa menyara 2 anaknya bersendirian. Remaja OKU yang ditemui dalam keadaan kurus kering dinilai akan ditempatkan di institusi kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat melalui perintah sementara daripada mahkamah. Ya, sebaik remaja terbabit Muhammad Firdaus Dullah, 15 tahun, dibenarkan keluar dari Hospital Tuanku Jaafar, Seremban. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim kata bapa Muhammad Firdaus iaitu Dullah Sibil meninggal dunia 2 tahun lalu. Berikutan itu, pihaknya akan menjejaki waris remaja itu selain daripada ibunya. Pada waktu itu, hasil siasatan saya juga dapati Puan Lola sendiri maklumkan kepada saya yang suaminya, bekas suami dia telah menceraikan dia bersama dengan hutangnya. Yang mana ketika itu bekas suami Puan Lola ni berhutang alung lah. So, Puan Lola terpaksa membayar hutang alung yang dipinjam oleh bekas suaminya dan dalam masa sama membesarkan adik Firdaus. Masalah kewangan menjadi punca utama pada Lola bagi membayar upah pengasuh untuk menjaga Firdaus. Malah, keadaan anak syurga ini serta perlakuannya yang sering bertindak mencederakan diri sendiri semakin menyukarkan ibu kepada 2 cahaya mata itu untuk mendapatkan pengasuh bersetuju menjaga anaknya. Pada ketika ni, adik Firdaus turut dijaga oleh satu perempuan Melayu yang dikelilingi nama ibu. So, ibu yang banyak membantu Puan Lola menjaga Firdaus pada ketika itu. Dan sementara Puan Lola so, hubungan antara ibu dengan Puan Lola ni berlarutan hampir 6 tahun juga. Di mana Firdaus ni dibesarkan oleh ibu lah. So, sampai satu masa ibu terpaksa berpindah ke Rembau, Negeri Sembilan, menyebabkan Puan Lola hilang tempat untuk bergantung. Sebelum Firdaus dijumpai tu,
bila last dimandikan Firdaus. Kata last dimandikan Firdaus 5 bulan sebelum tu. Apa yang diharapkan kehadiran bekas pengasuh remaja OKU terbabit yang melawatnya di hospital siang tadi turut memberi kekuatan kepada Muhammad Firdaus untuk sembuh. Terkejut dan sedih, hanya itu yang dapat diluahkan oleh Nofitri Ostaradi. Kes Muhammad Firdaus atau kes terhadap telah dihubungi oleh Puan Lola pada sekitar pertengahan tahun 2014 dan pada masa itu beliau memaklumkan yang beliau telah dipanggil ke balai polis untuk siasatan dan meminta bantuan saya untuk mewakili beliau sekiranya beliau dituduh di mahkamah. Jadi setelah proses siasatan dijalankan, beliau telah dibawa ke mahkamah dan dituduh. Dan seingat saya pada masa itu saya telah mewakili beliau di Mahkamah Session Seremban pada masa itu. Di Mahkamah Session Seremban, ibu remaja OKU Muhammad Firdaus Dullah mengaku tidak bersalah pagi tadi atas 2 tuduhan sengaja mengabai dan meninggalkan anak tanpa pengawasan. Lola Nopita Sadi, 40 tahun, berasal dari Kota Kinabalu, turut memohon dibicarakan ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datuk Jagjit Singh Ban Singh. Kedua-dua kesalahan didakwa dilakukan di flat semarak nilai antara Januari hingga 21 Jun lalu. Berkhidmat selama 30 tahun sebagai pengamal undang-undang, Datuk Hanif merupakan peguam bela dan peguam cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Bagi membantu proses pembelaan di mahkamah, Datuk Hanif sempat menemu bual suspek untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai anak guamnya. Menurutnya, suspek telah memberikan maklumat tentang proses siasatan pihak polis yang dijalankan terhadapnya dan sebab dia ditangkap bagi membantu proses pengujian peguam bela di mahkamah. So, apa yang berlaku adalah Puan Lola telah bekerja di sebuah syarikat catering di Sepang dengan gaji sebanyak 1,500. Saya masih ingat lagi, saya ada buat siasatan berkenaan dengan syarikat tempat Puan Lola bekerja. Dan daripada 1,500 gaji yang diterima oleh Lola, 700 dibayar kepada Along. Dan selebihnya lagi 800, 250 untuk biaya pengasuh anak Puan Lola yang bongsu, Haziq, 300 untuk sewa rumah dan selebihnya untuk perbelanjaan harian lah. Suspek merantau ke nasibnya bertambah malang apabila diceraikan oleh suami selain tidak diberikan nafkah bagi menyara zuriat mereka. Justru, Lola terpaksa bekerja demi kelangsungan hidup mereka. Dan lebih menyulitkan kahwinan di antara berkaitan dengan pernikahan dan juga kelayakan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Ibu dia 100% pun tak boleh sebab dia pun ada ayah kan. Kenapa ayah dia pun tak tanggungjawab juga, tak pernah bagi belanja, nafkah semua kan. Lepas tu yang anak dia yang nombor 2 ni pun sekarang ni ada kat ward kan. So ayah dia pun saya tengok pun tak ada kan. So nak salahkan ibu dia pun, yelah saya pun tak berani nak cakap kan sebab ibu dia tahu apa masalah dia kan, apa dia macam tu. Cuma dia terabai macam tu. Yelah saya sebagai ibu juga bela dia pun dari kecil kan, anggap dia macam anak sendiri. Kenapa Firdaus ditinggalkan di dalam bilik itu? Firdaus ditinggalkan di dalam bilik itu kerana beliau tidak boleh berada di ruang tamu. Itu mengikut pada Lola. Sebab telah berlaku beberapa kejadian apabila ditinggalkan di ruang tamu, Firdaus akan pergi ke tandas, akan pergi ke dapur, tempat yang lebih membahayakan diri beliau.
Jadi beliau ditinggalkan di dalam bilik yang ditutup. Yang ditutup supaya Firdaus tidak keluar daripada bilik itu. Dan dimaklumkan oleh Puan Lola juga pada itu, Firdaus ni walaupun dia mengesok, dia agak agresif tau. Dia suka mencederakan diri. Jadi apa yang Puan Lola lakukan adalah dia meletak, setiap kali dia pergi bekerja, dia akan letakkan Firdaus dalam sebuah bilik di mana tempat kejadian dijumpai. Bilik tersebut terpaksa dibiarkan kosong kerana Firdaus ni walaupun dia mengesok, dia suka, macam saya cakap tadi, suka mencederakan diri. So dia risau akan dicederakan diri seketika jika Puan Lola tiada di rumah. So bilik itu dikosongkan. Saya gendong dia, saya bawa dia, macam mana susah hidup saya itu. Macam mana orang India saya dulu susah, tak ada duit, tak makan, kita tak bawa dia. Berdasar hasil siasatan pihak polis, Firdaus hanya diberi makan nasi kosong yang ditinggalkan di dalam bekas polistrin sebanyak 2 hari sekali. Remaja itu hanya diberi nasi kosong berikutan tidak mampu mengunyah makanan bersifat pepejal. So benda ni berlaku selama hampir 5 bulan juga. Dan hal ini menyebabkan Firdaus terabai lah. Saya ingat lagi, saya ada bertanya pada Lola, sebelum Firdaus dijumpai tu, bila last dimandikan Firdaus? Dia masih ingat, dia kata last dimandikan Firdaus 5 bulan sebelum tu. So 5 bulan Firdaus tidak dimandikan dan tidak ditukar pakaian. Itu yang, kalau semua tengok keadaan baju Firdaus koyak dengan rambut serabai semua. Lola telah dituduh di bawah 2 pertuduhan, iaitu Seksyen 311 dan 33C Akta Kanak-Kanak 2001. Seksyen 311 itu pertuduhan mengabaikan, secara ringkasnya mengabaikan kanak-kanak. 33C itu adalah ibu bapa yang tidak memberi pemantauan yang baik kepada anak-anak. Jadi Lola telah mengaku bersalah di Mahkamah Session Seremban pada 17 hari bulan 11 tahun 2014. Mahkamah Session Seremban telah menjatuhkan hukuman penjara 4 bulan terhadap Lola bagi kedua-dua pertuduhan. Denda berjumlah RM6,000 juga dikenakan terhadap suspek serta penjara selama 1 bulan dilanjutkan sekiranya gagal membayar jumlah tersebut. Lola Nopita Sadi mengaku bersalah terhadap 2 pertuduhan mengabai dan membiarkan anak lelakinya tanpa pengawasan selama 6 bulan. Lola Nopita mengaku bersalah terhadap pertuduhan berkenaan pada 5 November lalu. Ibu 2 anak ini didakwa mengabaikan Muhammad Firdaus dengan cara yang mungkin menyebabkan mengalami kecederaan fizikal atau emosi. Setelah pengakuan bersalah direkodkan, Lola menghadapi hukuman 4 bulan penjara bagi pertuduhan pertama dan 3 bulan penjara bagi pertuduhan kedua. Kedua-dua pertuduhan yang dihadapinya turut melibatkan denda berjumlah 10 ribu. Lola gagal melunaskan denda tersebut dan dikenakan hukuman 3 bulan penjara tambahan. Agak teresak-esak. Jadi saya tanya kenapa. Dimaklumkan yang Firdaus telah meninggal dunia, bukan di dalam jagaannya. Memaklumkan perkara itu dan hak penjagaan sementara selama sebulan itu dibuat mengikut Akta Kanak-Kanak 2001. Ini bagi saya, orang yang ada masalah OKU ataupun mental cerebral palsy ni lagilah susah sebab dia memerlukan rangsangan sepanjang masa. Jadi kalau keadaan orang biasa pun, kanak-kanak biasa perkembangan, kalau dikurung, di isolatekan, diasingkan daripada keadaan
sosial macam dalam masyarakat, ahli keluarga dan sebagainya, dia akan pertama dari segi fizikal lah, kalau dia tidak diberi makanan, tidak diberi keperluan asasnya, pakaian, mandi, kebersihan, jadi dia berpotensi dapat penyakit dan sebagainya. Perhatian dan layanan istimewa yang diterima Firdaus sepanjang ditempatkan di Rumah Sinar Harapan Tunku Ampuan Najihah Seremban, Negeri Sembilan, membawa kepada remaja ini digelar Firdaus VIP. Sumbangan daripada orang ternama, badan bukan kerajaan serta badan politik diterima oleh Firdaus setelah kisahnya tular di laman media sosial. Selain daripada itu, kalau dari segi mentalnya, mental kita perlu ada rangsangan. Kalau kanak-kanak remaja yang sedang membesar peringkat umur sekolah rendah, tiada rangsangan, dia asingkan daripada kawan, tiada bermain, tak ada social interaksi antara satu sama lain, dia akan menjadi seorang yang tidak maju dari segi pemikiran dia. Maksudnya pemikirannya tak develop, dan dia mungkin macam tadilah saya kata, dia akan terencat perkembangan mentalnya. Jadilah penderaan emosi atau psychological abuse juga jadi akhirnya. Jadi elemen-elemen ini akan terbentuk jika siapa-siapa pun, khususnya kanak-kanak, terutama dalam kes ni kanak-kanak yang OKU diasingkan ataupun dikurung sebegitu rupa. Berdasarkan laporan pihak hospital, mangsa mengalami masalah kulit akibat terlalu lama berada di dalam persekitaran yang kotor. Selain itu, sumber makanan yang tidak berkhasiat juga punca badan Firdaus menjadi kurus kering kerana kekurangan nutrien. Namun, setelah diperiksa oleh doktor, tiada kesan penderaan pada badan mangsa. Pihak hospital sendiri saya ada rakam percakapan doktor tu mengesahkan memang terdapat kesan polistiren di celah gigi adik mak Firdaus lah. Semasa proses pemeriksaan fizikal tu, pihak doktor ada sahkan ada kesan polistiren dan juga najis dalam mulut. So pihak doktor pun tidak menolak kemungkinan adik Firdaus ada kunyah polistiren dan juga termakan najis lah. So doktor tidak menolak kemungkinan sekiranya kesemua elemen ini ada dan tidak dapat diselamatkan oleh pegawai immigration pada waktu itu, mungkin sekiranya 1 minggu, kita tak tahu, kemungkinan untuk adik Firdaus meninggal ada. Saya masih ingat lagi keterangan dari pihak hospital lah. Selepas kejadian, Firdaus ditempatkan di bawah jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sementara proses perbicaraan mahkamah kes ini berlangsung. Hak penjagaan sementara selama sebulan dibuat mengikut Akta Kanak-Kanak 2001 yang membolehkan Firdaus ditempatkan di Taman Sinar Harapan Tunku Ampuan Najihah Seremban. Untuk Lola dapat melawat anak itu, dan sebenarnya pada hakikatnya anak Firdaus pada masa itu betul-betul memerlukan Lola, sebab yang boleh handle Firdaus pada masa itu, apa yang saya difahamkan pada masa itu adalah Lola. Kalau ada Firdaus ada masalah di JKM akan panggil Lola, walaupun mereka tak tinggal bersama kan, tapi yang ada masanya Lola maklumkan kepada saya, JKM minta dia datang. Mungkin Firdaus pada masa itu ada Lola bersama dengan Firdaus pada masa itu. Walau pelbagai versi menggambarkan Lola sebagai seorang ibu yang kejam, naluri keibuannya terusik tatkala menerima kabar kematian Firdaus. Pada suatu hari saya telah menerima panggilan telefon daripada Lola. Suaranya pun bunyinya sedih. Saya tanya kenapa. Beliau maklumkan yang
Firdaus telah meninggal dunia. Dan Firdaus meninggal dunia bukan di dalam jagaannya. Remaja orang kurang upaya OKU yang ditemui dikurung dalam keadaan menyedihkan tahun lalu meninggal dunia di Hospital Tuanku Jaafar Seremban siang tadi. Berdasarkan laporan bedah siasat, mangsa disahkan meninggal dunia pada jam 1.15 petang semasa makan tengah hari akibat tersedak makanan dan diserang sawan. Apa yang menyentuh perasaan saya lah semasa saya berada di tanah perkuburan, semasa pengebumian Firdaus. Puan Lola ada, bukan merintih, Puan Lola ada berseluruh, saya tak pasti sama ada berseluruh ataupun, tapi daripada riak wajah pada ketika itu memang dia agak kecewa, sedih, yang mana dia ada menyebut saya jaga Firdaus hampir 15 tahun dan Firdaus masih hidup walaupun dalam keadaan tersiksa. Tapi bila saya tak jaga dia, Firdaus meninggal. So saya tak tahu kenapa dia ungkapkan benda tu, tapi dari nada suara dia, momen daripada ketika itu nampak dia agak kecewa. Tapi dalam masa sama dia terima kenyataan, dia terpaksa terima kenyataan yang anak kesayangan dia tak ada di dunia. Kematian Firdaus akibat tersedak menjadi bukti kepada alasan Lola yang hanya memberi Firdaus makan nasi kosong kerana ketidakmampuan remaja itu menelan makanan bersifat pepejal. Jenazah remaja itu disembayangkan di Masjid Negeri Sembilan. Kira-kira 100 orang hadir semasa pengebumian jenazah Allahyarham Firdaus, termasuklah ibu remaja itu dan kaki tangan Jabatan Kebajikan Masyarakat di Tanah Perkuburan Islam Makam Tuan Haji Said, Seremban. So dalam kes ni, pengajaran yang saya boleh dapat adalah masyarakat tidak boleh menyalahkan, terburu-buru menyalahkan Puan Lola dalam kejadian ini tanpa mengetahui apa sebenarnya yang berlaku. Kedua, tanggungjawab sebagai seorang ibu. Ya, kita tahu memang apa yang berlaku adalah mangsa keadaan. Tapi sebagai seorang ibu, mungkin ada cara yang Puan Lola boleh fikirkan. Kita tahu keadaan dia mendesak dia untuk jadi macam tu, tapi saya percaya masih ada solution dia untuk dia membantu adik Firdaus pada ketika itu. Namun mungkin disebabkan oleh Lola keseorangan dinilai, tiada keluarga, tiada kenalan, so menyebabkan dia hilang punca. Selepas 2 tahun kes ini selesai dibicara, Lola Nopita dibebaskan pada 6 Mac 2016. 6 tahun selepas kematian Firdaus, ibunya turut kembali kepada pencipta apabila disahkan meninggal dunia pada 28 Ogos 2021 akibat komplikasi penyakit kronik. Walau Lola telah menerima hukuman akibat kecuaian dalam kebajikan anaknya, pihak berwajib dan masyarakat perlu mengambil iktibar agar tiada lagi pengabaian kanak-kanak yang terjadi ekoran kemiskinan hidup seumpama fail mahkamah ini.